sebagai buat cepat boleh habis cepat lah kod kan. Okay, so kita masuk differentiation, hari tu dah limit dah kan? Kan? Semalam limit kan? Okay, so hari ni kita masuk differentiation. Okay, so kita hari ni kita masuk differentiation. Tapi kita start dengan first principle. Yang ni memang tak ada dia ajar dalam lecture lagi. So saya kena ajar dalam tutor. So first principle ni dia kena gunakan limit juga. That's why kita buat dalam tutor lah. Sebab dalam tutor masih ada limit kan. So kita nak guna limit lah. So untuk first principle, apa yang kita kena hafal lah kot pada saya ya. Hafal adalah dia punya rumus ni. X pula dah. Limit H approaching 0. And then kita ambil fungsi ni, kita tambahkan dengan H, kita tolak, kenapa ni? Kita tolakkan dengan Fx bahagi dengan H. Ini adalah rumus kita rumus kita yang kita nak kena gunakan untuk kita selesaikan by using first principle. Kalau dia tanyalah soalan tu by using first principle, find the differentiation ke apa benda, so kena ada limit tu lah. Kena ada limit tu. Dan limit ni mungkinlah tak diberi dalam exam dia punya rumus. So kena hafal sikit. Okay. So kita tengok soalan A. So kita ada okay. So sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah Fx tambah H. So kalau saya suka buat lain-lain dululah supaya saya tak nak confuse. Kan? Okay, tolak 4, X tambah H tambah 2. And then nak senang saya suka expand terus lah supaya senang saya nak matikan dia nanti. Okay, nak hapuskan dia. Okay. And then sekarang ni bila kita dah expand tu kita masuklah dalam rumus dia. Ya Allah, kenapa singit bengok saya punya ni Saya punya ni ke yang singit? Okay. So kita akan ada X kuasa 2 tambah 2 HX tambah H kuasa 2 tolak 4X tolak 4H tambah 2 tolak. Okay. Yang kita punya Fx lah. Fx kita adalah X kuasa 2 tambah 2 divide dengan H. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh ke setakat ni? Okay. Laju bagi tahu kok lajulah saya ajar ni bagi tahu. So kita ada yang ini adalah F X plus H. Yang ini adalah Fx. Okay, so lepas kita dah substitute ni, so sebenarnya apa yang apa laju. Laju. Okay, so apa tujuan kita sebenarnya adalah kita nak matikan Fx. Fx ni kita matikan. So that's why kita kena tolak ni. Ni tolak dengan yang ni. Habis. Ni tolak dengan yang ni. Habis. So senang cerita ni nak hapuskan Fx. Okay. Yang kedua kita nak hapuskan H supaya kita tak dapat 0/0. Hapuskan H. So dua tujuan kita. Yang pertama kita nak hapuskan Fx. Yang kedua kita nak hapuskan H. Okay. Okay. So yang pertama dah dapat dah. Kita dah hapuskan Fx. Tinggal kita nak buat hapuskan H sahaja. So sebelum hapuskan H, kita salin dululah apa yang tinggal tu kan. Apa hal pula pen saya jadi macam ni? Asal pen saya jadi gini ke saya punya cara tulis saya? Okay, so kita hapuskanlah. Salah pula tengok. So kita ada kalau tengok kat sini kita ada operasi tambah tolak. So make sure setiap
tempat sebelum tambah, selepas tambah ataupun tolak tu, ada sebutan yang kita nak hapuskan. H tu. Baru boleh potong macam ni. So, kita dah hapuskan macam ni. Kalau ikutkan, limit ni tadi akan tinggal 2x tambah H tolak 4. Kan? Okay, lepas tu apa saya nak buat? Dah hapuskan dua-dua tu. Gantikan. So, saya gantikanlah 2x tambah 0 minus 4. Ataupun saya simplify 2x tolak 4. Okay? So, inilah jawapan dia. Jawapan ni kalau ikutkan sama macam kalau kita differentiate terus. Sama je. Cuma soalan first principle ni mungkinlah disuruh masukkan dalam rumus ke, dia bagi statement mana satu betul salah ke, macam tu lah. Kan, sebab saya tak tahu ni macam mana bentuk soalan first principle. Tak pernah lagi ada dalam exam objektif. Awak ni objektif sebenarnya, sebab itulah yang confuse ni kami ni. Nak ajar macam mana pun tak tahu. Nak ajar step beria-ria takut. Tak ada pun dalam exam nanti kan. Tapi tak ajar sat lagi, takut dia nak bagi step-step pula. Okay. Okay, jom kita buat sama-sama pula soalan B, boleh? Jom, madam. Okay, jom. Fx tambah H jadi apa? So jadi 2x tambah H tolak 1, kan? Betul tak? Kan? X tambah H tolak 1 kuasa 2. Okay. Lepas tu, senang cerita, kita expand lah kedua-duanya kan? Okay, nak expand dekat, saya nak expand awal-awal dululah supaya senang. So yang ini akan dapat tolak 2x tambah 1. Yang bawah ni saya nak expand 3 sebutan. So saya salin dulu supaya saya tak confuse. Alright, so cara saya nak expand ni, saya ambil satu-satu. Apa maksudnya? Saya ambil satu pada yang pertama, saya salin ke bawah. And then saya salin kurungan kedua. So saya akan dapat x tambah h tolak 1. Saya ambil pula yang kedua pada sebutan pertama, saya salin kat sebelah. So tambah h. Salin pula yang dalam bracket. Saya salin pula yang ketiga, saya letak kat sebelah. And then saya salin pula yang dalam bracket tadi. Macam tu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Lepas tu tinggal kita expand je lah. So jadi x kuasa 2 tambah hx tolak x tambah hx tambah h kuasa 2 tolak h tolak x tolak h tambah 1. Okay, betul tak? Betul tak? Betul tak saya ringkaskan tu? Betul. Betul Okay. And then saya masukkanlah dalam rumus. Kan? Saya dah ringkaskan, saya masuk dalam rumus. So dia akan ada, saya expand lah ya supaya lagi mudah. 2hx tolak 2x tambah 2hx tambah tambah 2h kuasa 2 tolak 2h tolak 2x tolak 2h tolak tambah 2. Okay, saya tolak pula dengan fx tadi. So tolak 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. So ingat ini tadi adalah fx tambah h. Yang ini adalah fx. Macam tu. Divide by h. Okey ke? Boleh? Boleh? Boleh. Okay. And then ingat kita nak hapuskan fx tadi kan? Cuba tengok ada tak yang kita nak tolak tu dengan negatif ni 2x kuasa 2 ada tak? 2x kuasa 2 ada kan? Mula-mula sekali dah muncul lah. Okay, lepas tu kita ada tolak 4x. Kat sebelah sini tolak 2x, tolak 2x. Jadi tolak 4x.
Boleh? Dapat? Dapat. Okey, yang ini 2 pun ada 2. Habis dah. Okey, sudah habis pada fx. Kita simplifykan dulu supaya nampak lagi mudah lah kita punya nilai ni. 2hx tambah 2hx, saya buat 4, betul? Boleh? Saya buat 4 lah senang. 4hx habis tambah 2h kuasa 2 tolak 2h tolak 2h tolak 4h. Okey, saya divide dengan h. Bolehkah? Boleh. Boleh. Okey. Lepas tu saya potong h pula. Potong h, potong h, potong h. Yang tinggal adalah limit h approaching 0 for x plus, apa pasal plus saya ada 2 ni? Plus 2h minus 4. And then kita substitute. So jawapan dia 4x tolak 4. Okey, boleh? Boleh. Boleh, madam. Okey. Alhamdulillah. Okey, itu adalah first principle. So nak buat latihan, cuba carilah soalan dalam lecture note tu. Boleh je sebenarnya untuk buat latihan lagi Okay, nanti cuba buat sendiri boleh? Boleh, madam. Okey. So kita teruskan dengan soalan nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Sekejap. Okey. Kejap. Okey. Tadi dah? Naik dah, belum. Belum, madam, belum. Okey. Salin dulu. Kuat ke bunyi kipas saya? Tak dengar pun. Oh, tak dengar. Okey. Kalau dah bagi tahu ya. Dah. Saya dah. Okey, yang lain? Dah. Dah, okey. So kita teruskan soalan nombor 2. Boleh? Boleh. Okey, madam. so soalan nombor 2 dan seterusnya lah macam mana cara nak baca soalan tu ataupun awak nak tengok soalan tu nak guna apa kan? Nak direct terus differentiate ke, nak guna product rule ke, guna quotient rule ke, nak guna chain rule ke, apa-apa rule tu lah kan. So cara dia, kalau saya yang pertama saya akan kira berapa X kita. Yang kedua saya akan tengok apa operasi yang terlibat. Okey. Kalau operasi dia tambah tolak sahaja, saya terus differentiate. Saya terus differentiate. Kalaulah dekat operasi dia adalah darab, saya akan buat product rule. Dan kalau dia bahagi, saya buat quotient rule. Okey, itu cara kita nak tengok kan. Nak guna kaedah apa sebenarnya bila kita nak differentiate. Okey, so cuba kita tengok yang A ni. A ni kalau ikutkan ada 3X. Betul? Ada 3X. Tapi antara 3X tersebut, operasi yang terlibat adalah tambah dan juga tolak. So kalau tambah dengan tolak, kita boleh je differentiate terus. Cuma sebelum differentiate terus tu, kita kena simplify dululah soalan tu. So dia akan jadi 4x kuasa 3 tambah x kuasa negatif 2 tolak x. Baru kita differentiate. Okay, so kalau differentiate 4x kuasa 3 tambah x kuasa negatif 2 tolak x. Apa jawapan dia? Apa 12. jawapan? 12 Kuasa 2. x squared. Okay.
12X kuasa 2 lagi. Tolak Tolak 2. Okey, Tolak tolak. 2 X Betul. Tolak. kuasa Tolak. negatif 3. Kuasa Okey, kiri 3. betul. Okey, betul. Lagi. Tolak Yang 1. tolak X tu? Tolak 1. Betul. Okey. Betul lah tu jawapan awak. Alright. Kita tengok B. Ni B lah ya. Kita anggap B lah ni. Salah pula guys tu. B. Ada berapa X awak? 1, 2. So, apa operasi di antara 2 X tersebut? Darab. Darab. So, kalau darab nak buat apa? Product rule. Product rule. Okay, product rule. So, product rule kita akan ada U darabkan dengan V lah. Alright, U darabkan dengan V. Okay, untuk soalan C, ada berapa X awak? 2 2. Apa operasi yang terlibat? Bahagi. 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 So, kalau bahagi nak guna? quotient. Quotient. Alhamdulillah. Faham lah tu. Cuma sekarang kita nak tahu macam mana nak buat product rule dengan quotient rule. Okay, dah cuba buat ke belum? Ada yang dah cuba? Belum. Belum. Okay. So kalau belum, saya buat ke ataupun awak try buat? Saya buat satu lah ya. Saya buat 2B. Boleh? Boleh. Boleh. So kita ada set X tambah 2 kuasa 2. Okay. Ni soalan B So saya ada set X darab X tambah 2 kuasa 2. So kita dah tengok tadi, ini adalah U, ini adalah V. So biasa kita differentiate lah satu-satu. Okay, differentiate U prime dapat apa? 1/2 1/2 X X 1/2. negatif Kuasa 1/2. Okay, betul. V saya ada X tambah 2 kuasa 2. So V prime akan dapat 1 2 2. Yang kena X tambah 2 Aha. 1 Kuasa 1 1 darab dengan 1. darabkan dengan 1. Betul. So saya ada 2 X tambah 2. Saya ringkaskan lah Okay. And then kita ada product rule. Product rule untuk set X darab X tambah 2. Apa rumus dia? Apa rumus dia? U V prime tambah V prime. Okay. U V prime tambah V U prime. Kalau saya start dengan V lah supaya saya nak senang nak senang ingat. Saya start dengan V sebab tak ada masalah. Tambah. Kalau tambah dia okey je kan, mana-mana dulu je. So saya buat dengan V dulu lah ya. Okay. U prime tambah V U V prime. Macam tu. Okay. Okay. Boleh. Sebab saya suka V sebab nanti bila dia quotient, kita tinggal beza dia tolak dengan divide by V kuasa 2 je. Tu je beza dia. Okay. Saya tak tahu sebenarnya dia punya simplify sampai mana. So saya ajak awak factorize lah. Okay. Factor, bila benda nak factor ni kita kena cari dulu apa benda operasi tengah-tengah dia. Operasi tengah-tengah dia tolak. So saya buatlah, tambah. Saya buat tambah. Ni tambah ni. Okay, ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. So saya ada kiri saya dan kanan saya. Okay, kiri kanan macam tu. And then kita factorize mestilah benda yang sama. Cuba tengok kiri dan kanan apa yang sama. Apa sebutan yang sama?
Kan X sama. tambah 2. X tambah 2. X tambah 2 ni sama. So saya keluarkanlah X tambah 2. Cuma saya nak keluarkan kuasa yang mana satu. Sebab yang pertama kuasa 2, yang kedua kuasa 1. Kan? Saya nak bawa keluar tu kuasa 1 ke kuasa 2? Kuasa 1. Kuasa 1. So sebenarnya kita faktorkan kuasa yang terkecil. Okey, kuasa 1 tu yang kita keluarkan. So kita keluarkan kuasa 1. Untuk kiri tinggal berapa? Ada kuasa 2, kita dah keluarkan 1. Tinggal berapa? 1 lagi. 1 lagi. Ada 1 lagi. Sebelah kanan Tak dah tak ada. dah. Tiga je. Dia ada. Okey, so saya keluarkan 2 tu dah. Sebab 2 depan dia tadi kan, saya keluarkan 2. Okey. Next, saya ada apa lagi yang sama? Apa lagi yang saya ada? X. X. Okey, saya ada X kiri, X kanan. Saya keluarkan X. Sekarang kuasa dia. Saya ada kuasa setengah dan saya ada kuasa negatif setengah. Yang mana satu saya nak keluarkan? Negatif setengah ke setengah? Negatif setengah. Negatif setengah. Betul. Okey, so yang tinggal untuk kiri adalah 1/2. Untuk kanan? Untuk kanan Negatif 1. Dah. negatif 1. Kejap macam tu. Kan? Sebab bila kita darab, kita mesti dapat balik yang asal. Kan? So kalau darab untuk indices, base kita darab, base darab, kuasa jadi apa? Tambah. So nak tambah berapa kat sini? Untuk dapat setengah. Negatif setengah tambah berapa jadi setengah? 1. Tambah 1. 1. So, ya betul. Tambah 1. So sebenarnya kat sini X sahajalah. Betul? X kuasa 1. Tapi kita tak buatlah 1 tu. Boleh? Ya. Okay. So dah selesai kita punya faktor. Tinggal kita simplify sajalah sebutan tu. So X kuasa negatif setengah saya letak ke bawah Boleh? Faham Okay. And then kita ada yang dalam bracket ni tadi. Saya expand lah supaya senang nak kira. Tambah 2X. Okay. Lepas tu, boleh mudahkan lagi tak? Kita ada X/2 tambah 2X. Kan? Sebutan yang sama. So jadi berapa? 5X/2 tambah 1. Okay? So jawapan akhir saya tak tahu kalau dia darab. Terus ni final nanti jawapan macam mana kan? Cuma kalau nak bentuk teringkas, itulah yang terringkas. Okay? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh So kalau boleh, okay saya bagi awak masa buat soalan C. 2 minit buat soalan C. Untuk tengok betul ke tak betul fahaman awak tu. Ke buat-buat faham je. Okay. 2 minit boleh? Hantar jawapan dekat Telegram.
Okey tak? Okey tak? Ke tidur dah ni? Halo, halo. Okay. Okey. Okey, kalau okey hantar dekat Telegram. Mana? Tak ada lagi hantar. Sila hantar ya. Okey, hantar. Nak tengok. Uh, cepat yang masukkan dalam Telegram. Cepat. Ish. Madam, saya Ya. saya boleh hantar. Tapi saya rasa jawapan saya tak berhabis lah. Tak apa ke? Tak apa. Saya nak yang penting first differentiation tu betul. Macam tu. Saya tak nak sampai jawapan, tiba-tiba jawapan salah. Kan? Sorry. Tiba-tiba first differentiation awak salah. So sama ke salah sampai habis? Kan? That's why saya nak yang mula-mula tu. Okay. Alright. Okay. So, kita tengok yang lain pun hantar ya. So, kita tengok U dia X kuasa setengah. Differentiate setengah X kuasa negatif setengah. Ni okay betul. And then kita V U prime tolak U V prime. Bagi V kuasa 2. Okay. And then awak darab ni dapat 1/2. Darab 1/2 ni tolak setengah. Okay. So setengah tolak setengah habis. Alright. Ni kuasa negatif setengah kan. So sepatutnya per kat bawah. Macam tu. Okay, betulkan sikit lagi ya. Betulkan sikit je lagi tu. Siapa ni? Farah Sofia. Boleh ke Farah? Betulkan Boleh. sikit je lagi je Farah. Okay. Next. Okay, U X kuasa setengah, negatif setengah, set X. Okay, V U prime tolak U V prime bahagi B kalau berseru. Okay, betul. Cuma jawapan akhir macam kawan awak tadilah. Okay. Lagi 2 orang je. Mana lagi? Takkan 2 orang je. Kan? Madam. Takkan lalu. Ya. Jawapan saya tu, lepas tu saya kena kembang lagi kan? Expand je ke dalam. Ni expand balik ke dalam. Expand. Kan nanti akan jadi setengah per 2 setengah set X tambah 1/2 set X kan. So yang tu yang dapat setengah tu. Yang tu kawan dapat. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Nanti teruskanlah ya. Saya tak tunjuk dah ni. Sekejap lagi kan awak ni pula ni. Okay. Alright. Saya nak back. Okay. Yang lain mana? Tak hantar. Ya Allah, anak-anak, di mana kamu? Kenapa tidak menghantar? Silalah hantar. Madam, saya kena turun. Saya ingat madam minta yang eksponen tu. Eksponen? Ya Allah. Ada yang soalan C tu saya ingat kan madam minta tu yang saya tengah tu.
Tak apalah Azim, buat yang C tu. Macam hantar, nak tengok. Husna, awak pun kena pergi buat artikel ke? Tak apalah Husna. Nak buat macam mana? Nanti tengok balik record Aduh, hai. Ramai ke? Sianya lah. Sabar ya. Dugaan Allah nak bagi kita tak tahu kan. Tak apa. Jangan sedih. Doakan yang baik-baik. InsyaAllah. Kalaulah apa-apa keputusan pun, terimalah dengan hati terbuka. Kan? Mungkinlah ada salah kita yang Allah nak ampunkan dosa tu. Kan? Kotlah kita buat dosa yang kita tak tahu kan. So kalau Allah bagi penyakit kan tu antara sebab dosa kita nak dihapuskan. Okay, sentiasa positif boleh? Tak apa, apa-apa pun cubalah belajar. Sambil-sambil kalau sihat tu cuba buat, tanya saya. Saya sentiasa akan bantu awak, okay? Okay. Alright, so yang ini akan dapat 1/2 set X. Set X, ya Allah, tambah 1/2. Okay. Siapa ni tadi saya tak ingat. Ni siapa? Farisha ke? Ke siapa nama? Yang ni? Macam ni ke madam? Ya betul. Kenapa 2? 1 kan? Ni. 1 kat atas, 2 kat bawah. So 1, 2 kat bawah. Macam tu. Boleh Farah? Okay, madam. Okay. Boleh. Okay. Alright, so kita teruskan lah kot. Nak tunggu yang lain hantar tu takut lambat ataupun tak siap lagi. Okay. So soalan eksponen dan ln. Nak buat ni ke atau minggu depan Kawan awak pun nasib nak kena ni je, kesian juga. Boleh lagi ke? Eksponen okey ke? Ataupun macam ni, saya tak selesaikan, saya bagi hint je macam ni nak jawab, nanti you all cuba sendiri, boleh? Boleh. Okay. Okay, so untuk soalan 1 ni, sekali aku jadi 1. Okay, untuk soalan 3A ni, kalau awak ada kuasa 2, biasanya kita expand. So kita expand lah ni. Kan, ni kan expand. Lepas expand, lepas tu baru differentiate. Boleh ke? Lepas tu baru differentiate yang awak expand tu. Okay, 2 step nak kena buat kat sini. Okay, soalan 3B, kalau kita jumpa eksponen kuasa macam ni, kita biasanya kita differentiate teruslah. Differentiate eksponen, kita salin je balik kan. So 1, bila kita differentiate dia tu, mula-mula kekalkan. Jumpalah eksponen apa benda tu. Lepas tu kita differentiate pula dalam dia tu. Differentiate set X, X tambah 3. Yang ini ada 2 cara. Satu nak buat UV, satu lagi nak expand. Kalau saya expand dulu, dah expand baru differentiate. Boleh ke? Expand. Lepas tu baru differentiate. Yang awak dah expand tadi. Okey ke? Okey, madam. Boleh, okey. And then untuk soalan C ni kita tak boleh nak simplify lagi kot. So kalau kita tengok kat sini dia ada bahagi. So bermaksud dia kena guna quotient rule. Yang tu Azim buat tadi Azim. Kan Azim dah siap? Boleh tunjuk tu. Ya madam, sekejap sikit lagi. Okay, Saya tak tahu betul tak. Tak apa, tunjuk je. Kalau salah pun tak ada masalah. Kan saya betulkan. Don't worry. Okay, buat product rule macam biasa. Dan dia punya operasi kat tengah ni tambah tolak je. So, buat macam biasa je. Tak perlu pelik-pelik pun. Quotient rule biasa je. Okay. Okay. And then nombor 4. Nombor 4 ni jumpa ln. Bila jumpa ln, biasanya boleh kita gunakan properties. So, ingat balik properties untuk log ataupun ln kita ada 3. 1,
ln A darab B akan jadi ln A tambah ln B. Yang kedua, ln A divide by B akan dapat ln A minus ln B. Yang ketiga, kita ada kalau kuasa tu kan. So, kuasa bawa ke depan. Okay. So, tiga ni properties of log yang awak kena ingat. Yang kita kena guna. Okay. Okay, cuba tengok yang A tu. A ni kita boleh simplify soalan ni menjadi kuasa setengah. Betul tak? Kita boleh simplify dia jadi kuasa setengah kan? Ya. So, kuasa ni nak buat apa pula? Apa nak buat dengan kuasa ni? Bawa Ke ke depan. depan. Lepas bawa ke depan, baru differentiate. Boleh? Lepas bawa ke depan, baru differentiate. Okay? Boleh Okay. Next, soalan B. Soalan B, banyak tu properties kita boleh guna kan? Satu, jumpa kuasa. Allah. Jumpa kuasa. Kuasa boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 1/4 ln. Dia macam A bahagi B. Betul tak? Kan? A bahagi Ya. kan? Okay. So, dia jadi 1/4 ln A tolak 1/4 ln B. Macam tu. Dah jadi ln tu, barulah differentiate. Okay? Boleh? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Untuk soalan C, kalau ikutkan ada 2X ni. X yang pertama, X yang kedua. Apa hubungan dia? Darab. Ya, darab. So kalau darab kena buat product rule. Okay, product rule. So kena buat product rule lah. Sebab dia punya ln pun 2X je kan, ln 2X. So tak adalah nak guna apa-apa pun. Guna produk je. Okay, yang tu guna produk. Alright. So itu untuk 3 dengan 4. 5, 6 adalah implicit. Implicit dah belajar belum? Dah tadi. Oh dah tadi. Okay. Tak apalah, kita buat minggu depan lah implicit tu. Nombor 7 je saya nak awak buat. Nombor 7 ni ada 2X juga. Dengan di antara X 2X tu adalah darab kan. Kena buat product rule. Okay. Lepas tu cuba try lah soalan 3, 4 dan 7. Yang lain tu semua implicit. So minggu depan lah implicit tu. Boleh ke? Okey, Okay, madam. minggu ni try buat 3, 4 dan 7. Saya rasa saya tak boleh lama-lama lah. Kesian kawan awak yang dekat klinik dengan nak buat RTK ni. So saya harap kalau ada masalah boleh ditanya, WhatsApp je saya. Kalau lah tiba-tiba dalam satu bilik tu ke kan, ataupun masa kuarantin tu nak ramai-ramai buat Google Meet dengan saya. Madam, kita orang buat Google Meet lah, kita tak faham. Boleh, tak ada masalah. Katalah malu dengan kawan-kawan nak buat seseorang. Madam, saya nak Google Meet dengan madam seseorang boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, bagi tahu saya. Bila saya free, saya akan layan lah. Macam tu. Boleh ke? Yang penting apa nak cakap yang penting cuba. Walaupun macam mana pun, entah kan siapa yang kena kuarantin, siapa yang tiba-tiba sakit ni kan. Kita bukan nak sakit tu pun, kalau lah terkena kan. Mungkinlah nanti Allah nak bagi faflet, mana tahu kan. Allah duga awak dulu dengan sakit ni. Kan, tiba-tiba dapat faflet nanti final. Kan, manalah tahu. Kau jangan minta pula sakit sebab nak faflet. Okay, maksud saya positif lah. Kan, kalau kena positifkan diri awak sendiri. Tak ada orang lain boleh positifkan kecuali diri awak sendiri. Yang nak kena bantu awak diri sendiri. Tak kisahlah saya dengar cerita macam-macam ni. Ada kawan dia pulaukan lah apalah, tak nak kawan dah lah. Salahkan dia lah sebab dia lah apa benda. Satu je. Yang takdirkan kita dapat ni siapa? Allah kan? So kalau awak salahkan kawan awak, sebenarnya awak salahkan siapa? Kan? Macam kita salahkan Allah pula kan? So tak payahlah. Tak payah. Jangan fikir benda-benda negatif. Allah nak bagi tu mesti benda yang positif. Macam tu.
Boleh Syafiqah dengan siapa? Syafiqah dengan Husna. Boleh? Kan? Ya, kawan-kawan yang lain ni samalah. Bagi support kat diorang kan. Jangan pergi tak nak kawan dengan diorang pula. Maksud saya memang tak boleh jumpa ke apa. WhatsApp lah. Okey tak awak ni kan sihat ke tak? Ya, Kan? betul-betul. Kau lah member pengsan dalam bilik seorang-seorang ke kan? Kena ambil tahulah hal kawan-kawan. Boleh? Boleh, madam. Okey, bantu sama-sama. Bantu dia juga. Kan? Okey. Okey, so saya rasa setakat ni je kelas kita. Bolehlah cuba buat soalan-soalan yang saya dah bagi hint tu tadi.